Kita bicara di zat Tuhan. Namanya Allah Ta'ala. Kita sebut Allah pun tak apalah. Jadi Allah ni satu zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan berdiri di zat Allah. Adapun zat Allah tidak berkehendak pada zat yang lain. Sebab zat tidak berkehendak pada zat yang lain. Itu makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang pertama. Dia bunyi macam payah sikit, tapi pegangan kita gitu dah. Hak makna yang kedua memang pegangan kita dah. Bila kita berpegang Allah bersifat dengan sifat kidam, sedia, tidak ada permulaan bagi ada zat Allah, kita akan berpegang zat Allah tidak berkehendak pada yang menjadi akan dia. Sebab apa? Sebab zat Allah ada, tidak ada permulaan. Itu mudah. Makna yang pertama ni kadang-kadang kita tak pandai nak cerita, tapi di pegangan kita clear beres. Sebab tak ada orang berpegang kudrah itulah Tuhan, tak ada. Iradah itulah Tuhan, tak ada orang pegang gitu. Kudrah satu sifat yang ada di zat Tuhan. Iradah satu sifat yang ada di zat Tuhan. Tak ada. Kudrah tu Tuhan, tak ada. Dah Tuhan zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kudrah. Zat yang wajib ada, yang bersifat dengan iradah. Allah zat kalau gitu. Allah bukan sifat. Memang Allah zat bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Yang berkehendak pada zat adalah sifat. Allah bukan sifat. Gitu je. Ni dalil pula. Dalil kena ada dua dalil lah. Sebab dia ada dua makna. Dia kena ada dua dalil. Sebab dia ada dua makna kan. Dia ada dua dalil. Ni dalil akli. Dalil nakli, dalil ayat Al-Quran. Awak baca tadi lah. Huwal hayyul qayyum. Kita baca lebih tadi kan. Huwal hayyu al-qayyum. Al-qayyum dengan makna Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsih. Mana dalil? Dalil Quran tu. Al-hayyu dalil hayat. Al-qayyum dalil sifat qiyamuhu ta'ala binafsih. Itu kalau dalil ayat Al-Quran. Tu mudahnya. Yang kita sifat 20 ni, tiap-tiap satu sifat kita wajib kena ada dalil. Kita berpegang satu-satu sifat, apa dalil dia, apa tandaan dia. Allah bersifat dengan satu-satu sifat dia, sifat 20. Mudahnya dalil nakli, dalil yang diambil daripada Al-Quran. Mana? Huwal hayyul qayyum. Al-qayyum itulah dalil bagi sifat qiyamu ta'ala binafsi. Ni dalil akal. Jadi macam baik sikit dalil akal ni. Dalil bagi makna pertama lah. Adapun dalil terkaya, mana lepas Allah Ta'ala daripada zat. Mana zat ni? Tempat ia berdiri. Tempat yang ia Allah berdiri padanya pada zat. Mana dalil dia? Maka kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia Allah kepada zat, jikalau berkehendak ia Allah kepada zat, nescaya adalah ia Allah sifat. Kalaulah Allah berkehendak kepada zat, tidak kaya, tidak lepas daripada zat, berkehendak Allah kepada zat, nescaya adalah ia Allah. Jadi sifatlah pulaknya. Sebab yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Kalau Allah berkehendak kepada zat, Allah tidak berkehendak kepada zat. Kalau ni dalil akli, mai jikalau lah. Dalil wujud, jikalau Allah tiada. Gitulah. Dalil kidam, jikalau Allah baharu. Dalil baqa, jikalau Allah binasa. Itu dalil akal. Dalil kudrah, jikalau Allah lemah.
Tapi kalau dak faham kaedah sebab 20, mai duk jikalau fardu takdir benda hodok. Benda mustahil. Jikalau apa? Jikalau perkara mustahil ni, inilah kaedah Quran. Dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Jikalau ada pada langit dan bumi Tuhan selain Allah, nescaya binasa langit dan bumi. Quran kata, jikalau ada pada langit dan bumi Tuhan selain Allah, itu mustahil belaka tu. Tapi Tuhan datang jikalau fadu takdir, ada di langit dan bumi Tuhan selain Allah, jadi guna, jadi binasalah langit bumi ni. Satu Tuhan nak buat, satu Tuhan tak mau buat, duk balah gitu. Satu Tuhan nak buat pasal ni, satu Tuhan nak pasal lain pula. Hak ni buat, hak ni putus, hak ni buat. Jadi binasa. Tu Quran pun sebut jikalau. Tapi kalau orang tak biasa kok, sifat 20 mai duk jikalau, hak mustahil. Kena lagi lah juga. Kita pegang hak wajib di zat Allah, sifat wajib di zat Allah. Kena juga. Kalau hak mustahil macam mana? Hak mustahil ni berkendak pada zat mustahil. Kalau berkendak pada zat, kalau berkendak pada zat, nescaya adalah ia Allah sifat jadinya, bukan zat. Walhal Allah Ta'ala zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Bila zat Allah zat, maka tidak berkendak pada zat yang lain. Kalau berkendak pada zat yang lain, nescaya adalah ia ya Allah sifat. Kenapa? Kerana bahawasanya tiada ada yang berkendak kepada zat itu melainkan sifat. Sifat yang berkendak pada zat, zat tidak berkendak pada zat yang lain. Allah zat yang wajib ada, tidak berkendak pada zat yang lain. Kalau Allah berkendak pada zat, Allah bukan zat, jadinya Allah sifat. Kenapa? Kerana bahawasanya tiada yang berkendak kepada zat itu melainkan sifat. Sifat yang berkendak pada zat. Sebab sifat ni maqama bi ghairi, barang yang berdiri di yang lain. Itu sifat. Jadi kalau Allah berkendak kepada zat, sifatlah Allah Ta'ala-nya. Kerana bahawasanya tiada ada yang berkendak kepada zat melainkan sifat. Dan sifat itu tiada bersifat dengan segala sifat ma'ani. Tiada bersifat ia dengan satu daripada segala sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu sifat wujudiyah, sifat yang bahasa ada, seperti kudrah dan iradah. Ni hak jadi nak kena fikir sikit. Kalau Allah sifat, mustahil. Kalau Allah sifat, nescaya Allah sebagai sifat, Tuhan ni sebagai sifat, tidak akan bersifat dengan sifat kudrah, tidak akan bersifat dengan sifat iradah, dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani sifat yang wujudiyah, sifat yang bahasa ada. Sifat yang ada kudrah sampai ke kalam. Sifat ma'ani, ma'aniyun jamak daripada kata maknan satu, ma'aniyun banyak. Maknan ni apa dia? Mim ain nun ya, maknan. Apa makna maknan? Perkara yang ada, itu maknan. Sifat yang ada dipanggil maknan. Sifat yang ada. Kalau hak makhluk ni sifat yang ada, warna, hak nampak dengan mata tu. Putih dipanggil maknan, hitam dipanggil maknan. Sifat yang ada. Sifat yang ada lagi kalau hak makhluk, hak dapat dengan panca indera yang 5 tu. Mana? Yang dapat dengan panca indera rasa, mani, masing, tu maknan, sifat yang ada. Yang dapat dengan panca indera deri lah kita panggil. Yang dapat dengan panca indera bau, wangi, busuk, tu maknan, sifat yang ada. Ada ni. Hak dapat dengan panca indera deria kita yang 5 ni dipanggil maknan.
yang dapat dengan panca indera sentuh. Licin, kasar, tu makna belaka tu. Sifat yang ada belaka. Tu makna. Kalau pergi pada makhluk lah. Jadi ma'ani ni sifat yang wujud dia, sifat yang ada. Adapun sifat wujud kena bakok bukan sifat yang ada. Sifat wujud kidam bakok sampai wahdaniyah bukan sifat yang ada. Kita reti je. Dia sifat yang ada ni macam kudrah sampai ke kalam. Di dalam syurga di hari akhirat, selain daripada dapat melihat zat Allah yang ada, dapat melihat sifat makna yang ada ni. Boleh tengok sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah. Tapi sifat wujud kidam bakok Allah ada yang tengok. Betul kan sifat yang ada? Sebab tu kalaulah Tuhan ni sebagai sifat, tak ada di Tuhan ni kudrah iradah. Sebab sifat yang wujudi yang ada sekarang ni, Tuhan ni sebagai sifat yang ada, kudrah sifat yang ada. Maka Tuhan sebagai sifat tidak akan bersifat dengan sifat kudrah. Tapi sifat boleh bersifat dengan sifat yang lain. Tapi sifat yang lain tu bukan sifat yang ada. Macam kudrah boleh tak bersifat dengan sifat wujud? Memang kudrah bersifat wujud, sifat kudrah ada. Kudrah boleh tak bersifat dengan sifat kidam? Memang kudrah Allah bersifat kidam. Kudrah Allah boleh tak bersifat dengan bakok? Tapi memang kudrah Allah bersifat bakok. Kekal sifat kudrah Allah. Sifat kudrah Allah mukhalafah dah, mukhalafahlah dengan kudrah yang baru. Kudrah Allah bersifat dengan esa, memang sifat kudrah Allah wahdaniyah pada sifat. Kudrah satu, iradah satu. Tapi kudrah boleh tak bersifat dengan iradah? Tak boleh. Kudrah boleh tak bersifat dengan ilmu? Tak boleh. Sifat dengan sifat sama-sama ada, tak boleh bersifat. Putih boleh tak bersifat dengan hitam? Tak boleh. Tapi putih bersifat dengan ada. Putih bersifat dengan baru ke lama ke. Putih boleh bersifat dengan kekal. Tahan lama sifat putih ni. Sifat kekal tu tahan lama. Pada ni. Jadi kalaulah Tuhan ni sifat, nescaya tak ada sifat ma'ani. Hak sifat wujudiyah tu lah sifat yang ada tu. Seperti kudrah iradah, mustahil. Kalau tak ada sifat kudrah iradah, tak ada makhluk, tak ada langit bumi. Bila langit bumi ni ada, itu dalil Tuhan ada sifat kudrah iradah. Bila Tuhan ada sifat kudrah iradah, itulah dalil bahawa Tuhan adalah zat, bukan sifat. Jika nak pergi pada penghujungnya, sama saja. Apakah dalil Allah tidak berkehendak kepada zat? Dalilnya ada makhluk ini. Apa hujung ni sama je. Apakah dalil Allah tidak berkehendak kepada zat? Dalil ada makhluk ni lah. Kenapa? Apabila ada makhluk, menjadi dalil Allah ada sifat kudrah iradah. Bila Allah ada sifat kudrah iradah, mana Allah adalah zat, bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkehendak pada zat yang lain. Jadi mana penghujung dia? Dalil qiyamu ta'ala binafsi, ada makhluk ini. Sebab ada makhluk inilah menjadi dalil ada sifat kudrah iradah di zat Allah Ta'ala. Bila ada sifat kudrah iradah, dalil bahawa Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Ni ulangan hak minggu lepas ni. Hak kata berliku-liku sikit ni. Tapi pergi kepada natijahnya, apakah dalil Allah bersifat qiyamu ta'ala binafsi? Ada makhluk ini. Kenapa? Kerana ada makhluk ini menjadi dalil Allah bersifat kudrah dan iradah. Kalau tak ada kudrah, tak ada langit bumi ya.
Dah kuasa tak ada. Ada langit bumi macam mana? Jadi bila ada langit bumi, itu dalil Tuhan bersifat dengan kuasa. Bila Tuhan bersifat dengan kuasa, pasti Tuhan adalah zat, bukan sifat. Kalau Tuhan sifat, tak ada sifat kudrah. Di Tuhan sebagai sifat. Bila Tuhan ada sifat kudrah, berarti Tuhan adalah zat. Bila Tuhan adalah zat, maka zat tidak berkendak pada zat yang lain. Dia hak ni hak payah sikitlah, makna dia tu payah. Pegangan tu okey, makna dia tu payah. Dalil pun payah juga jadinya. Mana kalaulah Allah Ta'ala lah tersebut sifat, tidak bersifat dengan sifat makni. Yang 7, dan tiada bersifat pula dengan sifat maknawiyah. Tak ada pula sifat maknawiyah. Dan sifat makni tak ada jugalah sifat maknawiyah. Mana sifat maknawiyah? Iaitu sifat subutiyah, sifat yang bahasa sungguh, bukan wujudiah, bukan sifat ada, tapi sifat bahasa sungguh. Melazim ia sifat maknawiyah ni bagi sifat ma'ani. Kalau sifat ma'ani tak ada, sebab kalau Allah sifat tak ada jugalah maknawiyah. Sebab maknawiyah qauluhu ta'ala qadirah ni melazimi bagi sifat kudrah, sifat ma'ani. Kalau kudrah tak ada qauluhu qadirah. Kalau iradah tak ada qauluhu muridah. Kenapa kudrah iradah tak ada? Sebab kalau Allah sifat tak ada kudrah iradah. Sebab sifat yang wujudi tak akan bersifat dengan sifat yang wujudi. Jadi kalau Allah sifat, maka tak ada sifat kudrah. Bila tak ada sifat kudrah, tak ada lah qauluhu qadirah. Sebab qauluhu qadirah melazimi akan sifat kudrah. Kalau kudrah tak ada qauluhu qadirah. Mana sifat makniyah? Seperti kaunuhu qadiran dan kaunuhu muridan. Apabila adalah pekerjaan seperti yang demikian itu, yang demikian dalil itu lah. Mana? Yang demikian itu tu, yang demikian tiada bersifat dengan sifat ma'ani, tiada bersifat dengan sifat maknawiyah, maka bukanlah nya Allah Ta'ala itu sifat. Sahihlah, Tuhan bukan sifat. Kalau Tuhan sifat, tak ada sifat kudrah iradah. Tak ada sifat kudrah iradah, mustahil. Langit bumi ada ni, macam mana boleh tak ada kudrah iradah? Mesti bersifat-sifat kudrah iradah. Kalau mesti bersifat kudrah iradah, Allah bukan sifat. Kalau begitu Allah zat. Allah zat. Bila Allah zat, tidak berkendak pada zat yang lain. Hai, nak situ dia. Maka bukannya Allah Ta'ala itu sifat, kerana wajib baginya, bagi Allah, lawan barang yang wajib bagi sifat. Kerana bahawanya Allah wajib bersifat dengan sifat makni dan segala sifat maknawiyah. Dan sifat itu mustahil atasnya bersifat dengan sifat makni dan sifat maknawiyah. Jadi ayat kita ni bunyi klasik sikit lah. Bunyi klasik sikit. Tak payah mana, tapi ayat kita. Kerana wajib baginya, bagi Allah, lawan barang yang wajib bagi sifat. Lawan bagi barang yang wajib bagi sifat. Mana barang yang wajib bagi sifat? Mana barang yang wajib bagi sifat? Barang yang wajib bagi sifat ni berkendak kepada zat lah. Sebab sifat mesti duduk di zat. Jadi barang yang wajib bagi sifat ni, mana barang yang wajib bagi sifat? Mesti berkendak kepada zat. Jadi Allah Ta'ala ni bukan sifat, maka Allah Ta'ala pasti tidak berkendak kepada zat, sebab Allah bukan sifat. Sebab kalau sifat berkendak pada zat, Allah bukan sifat, maka Allah kena lawan bagi sifat tu. Sifat berkendak pada sifat, dan Allah tidak berkendak pada sifat. Mana Allah zat? Allah zat lah. Zat dengan sifat dia tak sama. Yang berkendak kepada zat, sifat. Allah tidak berkendak kepada zat, sebab Allah zat bukan sifat. Kerana wajib baginya, bagi Allah, lawan barang yang wajib bagi sifat. Apa dia barang yang wajib bagi sifat?
Barang yang wajib bagi sifat ni berkendak kepada zat. Jadi Allah bukan sifat kan, Allah zat, maka tidaklah berkendak kepada zat. Kena lawan. Kalau sifat berkendak kepada zat, kalau zat tidak berkendak pada zat yang lain. Dia gitu. Sebab Allah bukan sifat, Allah zat. Kalau sifat wajib dia berkendak kepada zat. Kalau zat wajib dia nya tidak berkendak kepada zat. Dia gitu. Dia kalau sifat yang wajib bagi sifat berkendak kepada zat. Allah bukan sifat, Allah zat. Jadi zat dan sifat ni berlawanan. Maka bila sifat wajib berkendak pada zat, maka Allah sebagai zat tidak berkendak pada zat yang lain. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala wajib, ia Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat ma'ni dan segala sifat maknawiyah. Wajib Allah bersifat kudrah iradah. Dalilnya ada langit bumi ni. Dan sifat pula lawan dia. Mustahil atasnya atas sifat bersifat dengan sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Gitu. Kalau sifat tak ada kudrah iradah lah dituang sebagai sifat, itu mustahil. Kita bukan pilih dia sama je mana ni. Bermula dalil bahawasanya sifat itu tiada bersifat dengan sifat ma'ani. Dia naik pula setangga pula. Ini semua patut dipayah belaka ni. Apakah dalil sifat tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah? Apa dalil pula? Tadi dalil dah. Dalil bagi yang ta'ala binasi makna pertama. Kalau Allah berkendak kepada zat, Allah jadi sifat. Sebab sifat dia akan berkendak kepada zat. Apakah dalil kalau sifat? Kalaulah Allah berkendak kepada zat, Allah sifat. Kalau Allah sifat, tidak ada sifat kudrah iradah. Apa dalil? Kalau sifat tidak bersifat kudrah iradah. Tak boleh ke? Sifat Allah bagi sifat tapi bersifat kudrah iradah. Dah. Kalau sifat tidak bersifat dengan sifat kudrah iradah, sifat ma'ni dan sifat maknawiyah. Apa dalil pula? Apa dalil sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah? Bahawasanya sifat itu, ni dalil tak dalil ni patut kepayah belaka ni. Bahawasanya sifat itu jikalau menerima ia akan sifat yang lain. Allah sebagai sifat, ada kudrah di Allah sebagai sifat, ada irah di Allah sebagai sifat. Diterima juga sifat yang lain. Nescaya lazimlah bahawa tiada sunyi ia sifat daripada sifat yang lain. Dan nescaya lazimlah pula daripada mereka itu bahawa menerima sifat yang lain akan sifat yang lain. Sifat ni ada sifat lain, ada sifat lain. Macam ginilah. Kalau kudrah contohnya sifat. Di kudrah bersifat dengan sifat iradah. Iradah bersifat dengan sifat ilmu. Ilmu bersifat dengan sifat hayat. Jadi banyak gitu. Dan sifat boleh terima sifat lain. Kerana tiada berlainan antara keduanya. Tiada berlainan antara kedua sifat dan juga sifat yang lain. Antara keduanya, kedua sifat yang pertama dengan sifat yang kedua lah. Hingga tiada berkesudahan pula jadinya. Contoh, Allah sebagai sifat bersifat dengan kudrah. Kudrah sebagai sifat bersifat dengan iradah. Iradah sebagai sifat bersifat dengan ilmu. Ada ni. Kalau satu sifat boleh bersifat dengan satu sifat yang lain, tak ada berkesudahan lalu gitu kau. Maka yang demikian itu, yang demikian tiada berkesudahan ni, tasalsul pergi pada kidang itu. Berhubung. Kita ada penghujung, mustahil sama sekali. Ni dalil sifat tidak bersifat dengan sifat ma'ani dan maknawiyah. Dan sesungguhnya telah terdahulu bahawa tasalsul itu mustahil. Ini dalil sifat yang wujudi
tidak bersifat dengan sifat wujudi yang lain. Itu sesat. Huraian dalil bagi makna qiyamuhu ta'ala manusia yang pertama. Ini yang mudah ni. Dan ada pun dalil kaya, mana terkaya Allah. Lepas Allah dia boleh menjadi akan dia. Ni hak makna kedua ni mudah. Maka kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia Allah kepadanya kepada menjadi akan dia akan Allah, nescaya adalah ia Allah baharu. Dan yang demikian itu, yang demikian adalah Allah tu baharu mustahil. Mustahil bagi barang, yakni kerana barang yang telah terdahulu daripada dalil wajib kidam Allah Ta'ala dan bakoknya bakok Allah Ta'ala. Itu dalil bagi makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang kedua. Itu mudah. Makna qiyamuhu binafsih yang kedua, Allah tidak berkehendak pada dia menjadi. Apa dalil? Kalau Allah berkehendak pada dia menjadi, mana Allah jadi baharu lah. Kalau Allah baharu, mustahil dah lah. Kita kejak dah dengan dalil kidam baqa Allah Ta'ala. Bila kejak dengan dalil kidam baqa Allah Ta'ala, dari yang lepas, maka menjadi dalil Allah yang disebut kidam baqa ni, dia yang menjadi akal Allah. Sebab yang berkehendak menjadi akal Allah macam kita. Kita yang baharu asal tak ada, berkehendak pada Allah yang mengadakan akal kita. Itu dalil bagi makna qiyamuhu ta'ala binafsih yang kedua. Yang pertama itulah, waktu panjang sikit lah. Dalil makna yang pertama bagi qiyamuhu ta'ala binafsih, Allah tidak berkehendak pada zat. Sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Yang berkehendak kepada zat adalah sifat. Kalau Allah sifat, maka tak ada sifat kudrah iradah di zat Allah. Jadi Allah sebagai sifat. Kalau tak ada kudrah iradah di Allah sebagai sifat, tak ada dah langit dan bumi. Langit bumi ada ni dengan musyahadah, dengan pandangan mata lendai kita, menjadi dalil Allah ada sifat kudrah iradah. Kalau Allah ada sifat kudrah iradah, dalil bahawa Allah zat, Allah bukan sifat. Bila Allah zat, tidak berkehendak kepada zat yang lain. Kiki mari dalil bagi dua makna qiyamuhu binafsi. Dalilnya adalah ada langit, ada bumi. Wallahu a'lam. Wa amma burhanu wujubil wahdaniyati lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun wahidan la lazima alla yujadu syai'un minal alami liluzumi ajzihi hina izin. Nak pergi pula pada dalil wajib pada akal Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin bafahna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.